Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Cikgu Amirul dalam Nota Bahasa. Hari ini kita akan belajar aktiviti menulis perenggan. Anda boleh buka buku teks anda muka surat 64. Standard pembelajaran kita ialah 3.3.1 iaitu menghasilkan kerangka karangan dan menulis karangan. Baik, ini adalah bentuk kerangka karangan. Maknanya, sebelum kita menulis karangan, kita akan buat catatan ringkas sebelum kita menulis karangan penuh. Jadi, kita akan rangkakan untuk perenggan yang pertama kita nak tulis apa, perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat dan perenggan yang terakhir. Penulisan karangan ini, dia ada pendahuluan dan penutup. Di sebelah kanan pula ialah contoh karangan. Ini adalah contoh bentuk karangan, di mana karangan tu terdiri daripada perenggan. Jadi, kerangka karangan tadi, kita panjangkan lagi ayatnya menjadi bentuk perenggan. Satu maklumat di kerangka, satu perenggan di karangan. Jadi, kalau ada 5 maklumat pada kerangka karangan, bermakna pada karangan kita ada 5 perenggan dengan 5 cerita yang berbeza. Ini adalah giliran perenggan. Yang atas sekali, perenggan yang pertama, pendahuluan, perenggan kedua, ketiga, keempat dan perenggan penutup. Baiklah, untuk pendahuluan, kita lihat apakah ceritanya, apakah situasinya. Guru berkata, murid-murid, esok kita akan mengadakan persembahan choir sempena Hari Kebangsaan. Cikgu harap semua telah bersedia dan saling bekerja sama. Ya, cikgu, kami telah bersedia. Baik, di dalam kerangka karangan ini, maklumat utama yang hendak disampaikan ialah menyertai persembahan choir sempena Hari Kebangsaan. Ini adalah maklumat utama. Jadi pada perenggan pertama kita lihat contoh karangan yang telah diberikan. Ini adalah contoh karangannya. Sekolah Kebangsaan SK Gemilang mengadakan sambutan Hari Kebangsaan. Murid-murid tahun 3 angsana yang terdiri daripada pelbagai kaum menyertai persembahan choir. Jadi maklumat yang ada ialah menyertai persembahan choir sambutan Hari Kebangsaan. Ini adalah untuk contoh perenggan yang pertama. Kita lihat perenggan yang kedua. Baik, maklumat yang telah diberi dalam gambar ialah persiapan dan yang kedua pakaian kebangsaan. Dalam kerangka karangan yang telah diberikan, isi pertama, ayat ringkas yang telah diberikan ialah persiapan untuk pertandingan choir dan memakai pakaian Hari Kebangsaan. Jadi dalam karangannya, dalam perenggan ini, dia menggunakan dua maklumat ini untuk membina perenggan yang penuh, yang lengkap. Murid-murid tahun 3 angsana sibuk membuat persiapan. Mereka saling membantu rakan-rakan yang lain tanpa mengira kaum. Mereka memakai pakaian kebangsaan. Murid lelaki memakai baju Melayu dan murid perempuan pula memakai baju kurung. Jadi maklumat yang pertama digunakan ialah persiapan. Di sini ada ayat yang pertama, sibuk membuat persiapan. Jadi maklumat pertama dah digunakan seperti dalam gambar. Nombor 1, persiapan. Okay, maklumat yang kedua ialah memakai pakaian kebangsaan. Ini adalah maklumat yang kedua berdasarkan gambar. Jadi ini adalah karangan lengkap, perenggan lengkap untuk perenggan yang kedua. Kita tengok perenggan yang ketiga. Berdasarkan gambar, dua maklumat yang diberi iaitu tertinggal sampin, yang kedua risau. Siapa yang tertinggal sampin? Okay, yang tertinggal ialah jiwa dan dia berasa risau. Kita lihat perenggan yang telah diberikan. Jiwa membuka beg. Dia hendak mengambil sampingnya. Tiba-tiba muka Jiwa berubah. Jiwa tertinggal samping di rumah.
Jiva amat risau kerana dia akan menjejaskan persembahan kumpulannya. Dua maklumat telah digunakan iaitu tertinggal samping, yang ni, dan risau. Kenapa ada ayat yang tak sama dengan maklumat yang diberi? Ayat ini diguna untuk menambah cerita sebagai kesinambungan supaya ceritanya nampak tersusun dan lebih menarik. Baik, untuk perenggan yang keempat, kita lihat gambar. Maklumat yang diberi ialah berikan samping. Yang kedua, guna selendang. Baik, tapi dalam kerangka ini dia tidak memberikan apa-apa ayat. Jadi, mari kita bina sama-sama ayat tersebut. Apakah kerangka yang sesuai? Kita tengok yang pertama, berikan samping. Kita boleh bina ayat memberikan samping. Dan yang kedua, menggunakan selendang sebagai sampingnya. Untuk membina perenggan yang lengkap, kita mesti sambungkan dan lengkapkan ayat ke dalam kerangka yang diberikan. Tengok maklumat yang pertama, memberikan samping. Siapa yang memberikan samping? Dan kepada siapa dia berikan samping tersebut? Jadi itu boleh dijadikan ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, menggunakan selendang sebagai sampingnya. Siapa yang menggunakan selendang sebagai sampingnya? Yang memberikan samping ialah Saiful. Dan yang memakai samping tersebut ialah Jiva. Baik, ini adalah contoh ayat yang lengkap untuk perenggan yang keempat. Saiful melihat Jiva bersedih dan dia memberikan samping kepada Jiva. Kemudian, Jiva menggunakan selendang sebagai sampingnya, menggantikan sampingnya yang tertinggal. Ini adalah contoh ayat yang cikgu berikan. Anda boleh gunakan ayat anda sendiri atau gunakan ayat yang lebih menarik untuk menulis dalam perenggan anda. Dan yang ini perenggan penutup. Maklumatnya ialah dengan semangatnya. Kedua, bangga. Kerangkanya ialah menyanyikan lagu dengan semangatnya. Yang kedua, mereka sangat berbangga. Giliran kumpulan choir kelas tahun 3 angsana telah tiba. Mereka menaiki pentas dengan tertibnya. Kumpulan tersebut menyanyikan lagu dengan semangatnya. Mereka sangat bangga kerana dapat membuat persembahan. Baik, ini adalah contoh perenggan yang penutup. Sebelum saya tamatkan pembelajaran kita, saya ulang semula berkaitan dengan kerangka karangan dan karangan. Kerangka karangan ialah maklumat ringkas ataupun ayat ringkas sebelum kita membina ayat yang lebih panjang pada perenggan. Dan karangan ialah gabungan-gabungan perenggan tadi. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian saya pada kali ini. Selamat belajar dan selamat membuat latihan. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.